fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman? Aamintum. Man fis samai. Man tu siapa? Yakni Allah. Fis samai, di langit. Ay yakhsifa, bahawa akan menelan bikumul arda, dengan kalian bumi. Maksudnya bumi akan menelan kalian. Fa iza hiya tamur, maka tiba-tiba bumi itu bergoncang. Am amintum, atau apakah kalian merasa aman? Man fis samai, serupa juga diulang ayat tu. Siapa, yang ni Allah, di langit. Ay yursila alaikum hasiba, bahawa Allah akan mengirimkan alaikum, ke atas kalian, hasiba, angin kencang yang mengandungi batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kalian akan mengetahui kaifa nadhir, bagaimana dahsyatnya peringatanku. Walaqad kazzaba allazina min qablihim, walaqad, dan sesungguhnya, kazzaba, telah mendustakan. Allazina, orang-orang yang, min, dari, qablihim. Min qablihim makna dari yang sebelum mereka. Fakaifa nakir, maka bagaimana? Kana nakir adalah ia, nakir, celaan atau ancaman. Baik. Minggu lalu kita telah bincangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi ini sesuatu yang mudah dan juga memberi keselesaan kepada kehidupan manusia. Allah ciptakan makhluk yang namanya bumi, walaupun sangat besar, sangat gagah kita lihat, tapi Allah jadikan makhluk yang besar dan gagah itu sesuatu yang nampak mudah dan menyelesakan bagi kehidupan kita manusia yang kerdil ni. Segala-galanya di atas bumi ini Allah ciptakan seolah-olahnya memang untuk manusia manfaatkan, untuk manusia pergunakan, bagi keselesaan kehidupan manusia. Dan sekarang dalam ayat berikutnya, ketika mereka berada dalam keadaan aman tenteram di atas bumi yang serba mudah dan selesa ini, dan berada dalam kesenangan yang mewah dengan izin Allah dan perintahnya, tiba-tiba bumi yang tenang itu digoncang dan digempakan oleh Allah dengan sekuat-kuatnya di bawah tapak kaki mereka, dan tiba-tiba udara di sekeliling mereka dihembus menjadi ribut yang menghujani batu-batu yang membaham muka dan dada mereka. Bumi yang dilanda gempa itu menggoncangkan perasaan mereka, dan ribut yang menghujani batu itu merangsangkan pemikiran mereka supaya mereka sedar dari kelalaian kerana asyik berada dalam keamanan dan ketenteraman ini, dan supaya mereka memandang ke langit dan melihat yang gaib dan menggantungkan hati mereka pada takdir dan perencanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dipetik daripada Fi Zilalil Quran oleh Syahid Said Qutb. Syed Qutb ni ulama era moden lah, meninggal dalam sekitar tahun 60-an itu. Dibunuh oleh, dijatuhkan hukuman bunuh oleh pemerintah Mesir. Dia ulama Mesir, seorang sastrawan. Jadi bahasa beliau dalam melahirkan ungkapan-ungkapan ini sangat menyentuh jiwa. Dia mengajak kita untuk kita berfikir bagaimana kita selama ini rasa selesa, rasa aman, berdiri atas bumi ini tetap tak ada bergerak, tak ada bergoncang,
bagaimana kalau tiba-tiba bumi ini digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi suatu makhluk yang ganas, menggoncang, menyebabkan apa yang ada di atasnya boleh hancur musnah. Udara yang kita sedut hari-hari, udara yang bertiup sepoi-sepoi bahasa yang sangat memberi keselesaan dan kenyamanan pada kita, tiba-tiba Allah perintahkan agar ia bertiup kencang, membawa sekali batu-batu yang bakal menghentam manusia. Jadi dalam keselesaan itu kadang-kadang menjadikan manusia lalai dan lupa. Jadi Allah berikan peringatan ini, mudah-mudahan manusia tidak lupa. Baik. Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Kita pergi ayat demi ayat. Apakah kamu merasa aman atau selamat dari balasan Allah yang memerintah di langit, yang berkuasa menjungkir balikkan bumi bersama kamu, menjadikan kamu ditelan bumi, sehingga bumi pun tiba-tiba bergoncang dengan gegaran yang dahsyat. Yang dimaksud dengan pertanyaan aamintum ni, apakah kamu merasa aman, merasa selamat semua ni, sebenarnya bukan Allah nakkan jawapan ya atau tidak atau bagaimana. Dia bukan pertanyaan bagai pertanyaan biasa. Dia sebenarnya adalah satu ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan satu penegasan bahawa Allah Maha Kuasa menyeksa sesiapa saja yang kufur kepada Allah dan menyekutukannya dengan sembahan-sembahan yang lain. Okay. Jadi walaupun gaya bahasa itu gaya bahasa pertanyaan, apakah kamu merasa aman, tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu, ingat, kamu tak boleh berasa aman. Okay. Ay yakhsifa, ditenggelamkan atau ditelan bumi. Dalam ayat yang lain, Allah juga memperihalkan tentang azab yang ditimpakan ke atas Qarun dengan lafaz yang sama. Ya, dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut, lafaz yang sama juga digunakan oleh Allah dalam ayat yang lain ketika Allah memperihalkan tentang azab kepada Qarun. Jadi, cuba kita lihat apa ayatnya ketika Allah perihalkan tentang azabnya ke atas Qarun. Baik, ayat ni ada dalam surah Al-Qasas, ayat ke-81. Ya. Fa khasafna. Jadi Allah guna lafaz yang sama juga, khasafa. Ya. Yang tadi, ay yakhsifa bikumul arda. Dalam ayat ini, fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka kami benamkan dia, yakni Qarun, bersama rumahnya. Wa bidarihi, dar itu rumah. Maka tidak ada baginya satu golongan pun. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ, yang akan dapat menolongnya min dunillah, selain daripada Allah. Qarun ni kan orang yang hebat, orang kaya, yang punya banyak harta. Dengan hartanya dia boleh beli siapa saja untuk bantu dan tolong dia, untuk selamatkan dia daripada apa saja. Boleh bayar berapa nak, janji dia boleh selamat. Tapi Allah sebut pada hari itu dia tak boleh selamat. Tak ada siapa boleh tolong dia. Wa ma kana minal muntasirin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ini pun ulama abad kini, abad ke-14 Hijrah, tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di ni pun banyak diterjemahkan, dalam bahasa Inggeris pun ada, boleh rujuk bagi yang pandai berbahasa Inggeris. Kala kondisi kezaliman Qarun dan kemegahannya sudah memuncak, kalau Allah dah beri segala-gala kemewahan, kekayaan kepada Qarun, harta kekayaan pun telah menghiasinya, kesombongan pun telah menguasai dirinya. Ini kesilapan besar Qarun. Allah bagi dia potensi kekayaan hidup.
Allah bagi dia sumber kekuatan melalui harta yang banyak, tapi dia sulami hidupnya, dia hiasi dirinya dengan kesombongan dek kerana harta yang banyak itu, ya. Maka dia ditimpa azab secara mendadak, ya. Maka kami timbun Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, sebagai balasan setimpal atas perbuatannya, kata Syekh As-Sa'di ni, ya. Oleh kerana dia telah mengangkat dirinya, yakni sombong di atas hamba-hamba Allah, maka Allah menurunkannya pada darjat manusia yang paling rendah. Dia cuba angkat dirinya seolah-olah dia paling hebat berbanding makhluk yang lain, berbanding hamba-hamba Allah yang lain, kerana Allah dah beri dia kekayaan. Tapi dia lupa Allah boleh turunkan darjatnya ke serendah-rendah darjat, ke darjat yang paling rendah. Dia ditenggelamkan bersama semua harta yang telah menjadikan dirinya terpedaya, iaitu rumah serta seluruh harta benda dan kekayaannya. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, maka tidak ada baginya suatu golongan pun, yakni satu kelompok, satu kumpulan, para pembantu dan para tentera yang boleh menolongnya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadalah dia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Biar hartanya bertimbun, itu tidak dapat menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, dikala azab menimpanya, dia tidak akan ditolong dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ini tafsir As-Sa'di berkaitan dengan keadaan Qarun yang ada kaitan dengan ayat yang kita baca tadi. Tafsir terbaik sebenarnya adalah tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Kita jumpa satu ayat Al-Quran, tengok ayat-ayat lain yang mentafsirkannya. Kemudian tafsir dengan hadis Nabi SAW. Jadi ini sebahagian daripada ayat-ayat lain yang berkaitan dengan ayat yang kita baca pada hari ini. Baik. Ayat ke-17. Okay. Am amintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, berkuasa di langit, bahawa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, iaitu angin yang menerbangkan batu-batu yang menghentam kalian, seperti pengertian yang terdapat di dalam ayat lain melalui firman-Nya, afa amintum ay yakhsifa bikum janibal bar aw yursila 'alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menjungkir balikkan sebahagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagi kamu. Surah Al-Isra. Ini daripada tafsir Al-Quran Al-Azim, atau biasa kita sebut sebagai tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ni pun bukan nama dia. Ni orang Arab, dia suka dikaitkan dengan keturunan dia. Dia tak macam kita. Kita ni kalau disebut dengan nama ayah, dengan nama tok, kita rasa macam satu celaan atau hinaan. Tapi orang Arab dia bangga dikaitkan dirinya. Dia anak siapa, cucu siapa, gitu. Nama dia sebenarnya ialah Ismail bin Umar bin Kathir, atau gelarannya Abul Fida, Imaduddin. Jadi Imaduddin ni bukan sebarang-barang nama. Ini nama hebat ni. Imaduddin, nama ulama atau gelaran kepada, laqab kepada Ibnu Kathir. Baik. Jadi Ibnu Kathir mentafsirkan ayat yang kita baca hari ini, ayat ke-17 ini, dengan satu ayat lain daripada surah Al-Isra, ayat 68. Baik. Ayat ke-18. Ayat ke-18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, maka alangkah hebatnya kemurkaanku, alangkah dahsyatnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain kaum musyrikin, sekiranya kaum musyrikin mendustakan seruan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu ayat ini diturunkan. Ya. Ayat ini turun, ya, pada zaman apa nama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaum musyrikin Mekah. Ya. Mereka mendustakan ayat ini. Ya. Tapi menurut Hamka, Buya Hamka, sebelum orang-orang musyrikin mendustakan Nabi, di zaman lampau, Nabi-Nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad telah pun didustakan juga. Bukan orang musyrikin saja. Zaman-zaman dulu, zaman sebelum Muhammad, Nabi-Nabi yang terdahulu juga telah didustakan. Semuanya diceritakan dengan terang dalam Al-Quran. Sebagaimana kaum Nuh mendustakan Nabi Nuh. Kaum Samud mendustakan Nabi Saleh. Kaum Ad mendustakan Nabi Hud. Sadum dan Ghamurah mendustakan Nabi Lut. Dan Fir'aun mendustakan Nabi Musa dan Harun. Oleh yang demikian, cubalah perhatikan betapa hebatnya kemurkaanku. Mana pergi kaum-kaum tu? Ya? Mampukah mereka menahan azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Sedang orang-orang musyrikin ini juga mereka mendapat khabar, pengajaran daripada kitab-kitab terdahulu. Ya? Bahkan yang bersangkutan atau berkait dengan kehidupan keturunan mereka di Mekah itu adalah kisah Ashabul Fil yang Allah sendiri ceritakan dalam Al-Quran. Dan mereka tahu kisah tu. Okay. Semua yang menentang itu dihancurkan oleh Tuhan. Dan kebenaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul jugalah akhirnya yang menang dan tertegak. Okay. Ini daripada tafsir Al-Azhar. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Singkatannya Hamka. Okay. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Okay. Buya Hamka ini ulama zaman kini juga, ulama Nusantara. Baik, kesimpulan pada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mulk ini mengingatkan kita bahawa dalam kita hidup selesa, menikmati kehidupan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita atas dunia ni, jangan sekali-kali kita lupa pada amaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Sayyidatina Aisyah pernah menyebut dalam hadis, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa dengan sepenuh hati, ketawa betul-betul ketawa hingga aku nampak anak tekaknya. Tetapi beliau hanya tersenyum saja. Ujar Aisyah, biasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak awan mendung atau angin, dapatlah dikenalkan pada air mukanya tanda-tanda beliau tidak senang. Bila nampak mendung di langit, bila angin bertiup kencang sikit, Nabi mula rasa nampak kebimbangan itu di wajah Nabi. Lalu Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bagi orang ramai apabila mereka melihat awan mendung, mereka terus bergembira kerana mengharapkan ia akan membawa hujan. Tapi aku lihat engkau, apabila nampak awan mendung, ada tanda tidak senang pada air mukamu. Mengapa begitu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah kata, Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, apakah yang boleh mententeramkan hatiku dari merasa bimbang terhadap awan mendung itu akan membawa azab? Kerana ada kaum yang telah diazabkan Allah dengan angin ribut. Dan ada pula kaum yang melihat azab angin ribut tetapi mereka berkata, inilah gumpalan awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Maknanya Nabi ni, biarpun baginda dijamin syurga, diampunkan segala dosa yang terdahulu dan akan datang, beliau maksum, tapi beliau sentiasa ingat amaran Allah Subhanahu wa taala
beliau mengingati apa akan berlaku kepada umatnya kalau Allah turunkan azab. Begitu sekali Nabi SAW. Jadi kita ni kadang-kadang kalau gembira, orang kata sampai tak ingat dunia. Bukan tak ingat dunia, memang ingat dunia saja. Dia tak ingat akhirat. Tak ingat mati lah gitu lebih kurang. Jadi mudah-mudahan ini jadi peringatan kita. Gembira itu bagus, sesuatu yang baik, tapi keterlaluan sehingga lupa bahawa apa yang kita kecapi atas dunia ni adalah sesuatu yang sementara, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ada amanah dan tanggungjawabnya. Kalau Allah beri kekayaan, ada amanah pada kekayaan itu. Kalau Allah beri kita kekuasaan, pangkat, kedudukan, ada amanah pada kekuasaan, pangkat dan kedudukan itu. Kalau Allah beri kita kesihatan tubuh badan, ada amanah pada kesihatan tubuh badan yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah beri kita kesenangan dengan rezeki yang banyak, keluarga yang bahagia, anak cucu yang ramai, yang membahagiakan kita, ada amanah pada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu. Baik. Yang kedua, kekuatan dan ilmu pengetahuan manusia hanya secebis kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita sebutkan. Manusia itu kuat mengikut kadar kekuatan yang dikurniakan Allah kepadanya. Manusia itu alim mengikut kadar ilmu pengetahuan yang dikurniakan Allah kepadanya. Tetapi teraju seluruh alam buana yang amat luas ini adalah di dalam kekuasaan Allah sahaja. Seluruh undang-undang alam adalah daripada ciptaannya dan seluruh tenaga alam juga dibekalkan olehnya. Seluruh tenaga kekuatan itu adalah bertindak mengikut undang-undang Allah dalam lingkungan batas yang ditentukannya. Apa yang dapat digunakan manusia dari tenaga kekuatan itu adalah ditentu dan diaturkan Allah. Ilmu pengetahuan manusia mengenai tenaga kekuatan itu adalah ditentu dan sebatas apa yang dimaklumkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab dalam huraian yang lalu, Syahid Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, dia ceritakan macam mana manfaat Allah jadikan seluruh alam buana ini dengan kandungan udara yang cukup, dengan segala macam jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, segala macam rezeki yang ada atas muka bumi, segala macam kekuatan yang boleh dilahirkan daripada ilmu yang manusia ada untuk kehidupan dunia ni, semua tu hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan yang ketiga, yang terakhir insya-Allah, kita petik daripada tafsir Al-Quran Al-Azim, juga tulisan Ibn Kathir, satu firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fatir. Walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa iza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Kalau Allah ni, dia hukum, Allah hukum, kita buat salah ya Allah hukum. Ikut berapa banyak kesalahan yang manusia buat, dosa yang manusia buat, nescaya tidak akan menyisakan, dah tak ada tersisa lagi satu pun makhluk bergerak, dabbah, satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di atas bumi ini. Semua dah habis, dah musnah kerana perbuatan manusia melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Allah tak terus hukum. Ini kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat nabi-nabi terdahulu, kalau mereka engkar, kufur, mendustakan para nabi, menentang seruan para nabi, Allah musnahkan mereka dengan azab secara umum, semua sekali. Yang beriman Allah selamatkan. Tapi umat Nabi Muhammad ini tidak begitu.
Allah turunkan azab, Allah turunkan ujian-ujiannya, tidak tertentu hanya kepada umat yang bersalah, berdosa, menentang. Umum saja. Supaya jadi pengajaran dan ibrah kepada kita semua. Okay. Baik. Ibnu Katsir kata ini sebahagian daripada tanda kasih sayang dan rahmat Allah kepada makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala amat mampu mengazab mereka disebabkan kekafiran sebahagian daripada mereka kepadanya, kerana mereka menyembah selainnya, selain Allah. Tetapi sekalipun demikian, Allah Maha Penyantun terhadap mereka dan memberi tangguh serta tidak menyegerakan azabnya terhadap mereka. Maknanya kita yang masih selamat ni, Allah atas rahmat dan kasih sayang Allah, Allah tidak azab keseluruhannya. Jadi kerana santun, kerana kasih sayang, kerana rahmat Allah, Allah tangguhkan azab yang bersifat menyeluruh sebagaimana azab kepada umat Nabi-Nabi yang terdahulu itu. Jadi mudah-mudahan berkat adanya orang-orang yang masih tunduk, patuh, taat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan kita semua. Berkat adanya doa-doa daripada orang-orang yang sentiasa merintih pada Allah, mohon diselamatkan kehidupan dunia ni, mohon diberikan rahmat, kasih sayang di atas dunia ni, kita dapat tempiasnya. Jadi saudara dan saudari, tuan-tuan dikasihi sekalian, itulah sebahagian daripada apa yang boleh kita petik daripada tafsir-tafsir yang pelbagai. Mudah-mudahan membawa kita, mendorong kita untuk lebih memahami ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita yang sentiasa menjadi kelaziman bacaan kita semua. Jadi bila kita baca ayat-ayat ini, kita dapat faham apa kehendak Allah daripada ayat-ayat ini. Dan lebih daripada itu, mendorong kita untuk terus tunduk, patuh, taat pada Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Sentiasa merayu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mengharap belas ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kesejahteraan kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan kita semua dan seluruh orang Islam, dan mendoakan mudah-mudahan mereka yang jauh daripada jalan Allah ini, yang engkar pada Allah, yang tak bertemu hidayah ni, Allah berikan ruang untuk mereka dapat hidayah. Tadi ada kawan yang berkongsi hantaran video dan juga kisah daripada seorang artis terkenal lah, Faizal Tahir. Hari ini pagi tadilah ayah kepada Faizal Tahir yang juga ahli ikram dan juga ahli lembaga MyCare, salah satu institusi di bawah Pertubuhan Ikram, telah pun dijemput Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke rahmatullah. Tapi alhamdulillah, sehari sebelumnya anak beliau Faizal Tahir yang ramai orang kenal, artis terkenal lah, Allah beri peluang untuk beliau mensyahadahkan seorang nama kita kata apa, warga New Zealand, orang New Zealand ya, New Zealander, orang New Zealand lah, Mat Saleh daripada New Zealand. Allah berikan asbab dengan usahanya dia dapat hidayah dan mengucap syahadah. Jadi mudah-mudahan berterusanlah segala usaha, pengorbanan, sumbangan yang telah diberikan oleh Dr. Tahir ni selaku seorang pensyarah dan juga seorang aktivis kemanusiaan yang beberapa kali pergi ke Gaza di bawah MyCare, akan diwarisi oleh anak-anaknya, mudah-mudahan diteruskan oleh anak-anak beliau. Dan kita doakanlah mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala atas segala usaha yang telah beliau lakukan di atas dunia ini. Jadi itulah sebahagian daripada perkongsian kita pada malam ni. InsyaAllah kalau salah silap, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita terus diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan kesihatan untuk bertemu lagi pada
majlis ilmu kita yang akan datang pada minggu yang akan datang insya-Allah. Jadi saya serah semula kepada urus dia majlis. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Samsul di atas tazkirah yang telah diberikan. Cukup menggetarkan hati ya. Di mana apa orang kata rhetoric question kan. Allah cuba menyampaikan kepada hamba-Nya kan. Adakah kamu tak berasa takut kan? Dan diulang kan. Dan itu semua adalah orang kata basyira wan nazira kan. Peringatan daripada Allah Subhanahu taala kan. Dan moga-moga peringatan pada malam ini dapat menginsafkan kita dan harapannya dapat dimanfaatkanlah pada kita dan juga seluruh keluarga kita insya-Allah. Seperti minggu lepas saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan aktiviti-aktiviti yang sedang dan akan dijalankanlah di sekitar kawasan negeri dan pusat insya-Allah. Pada hari ini telah berlangsung etika dan nilai dalam kepimpinan oleh daripada Dr. Har dan juga Ayu Fazrul melalui slot di TV Ikram. So episod 13. So mana yang dah terlepas pagi tadi boleh tengok chat dekat laman YouTube ataupun FB lah. FB Ikram, TV Ikram ataupun di YouTube TV Ikram insya-Allah. Dan pada hari Sabtu ni 2 Oktober kita akan adakan satu forum berkenaan dengan peranan undang-undang dalam membendung berita palsu yang dijalankan dengan kerjasama Sinar Harian dan juga Ikram. Merupakan salah satu daripada slot bicara bina negara di mana panel-panelnya merupakan rata-ratanya merupakan profesional, akademik dan juga pengurusi Ikram Legal iaitu Encik Muhammad Faris bin Zaidi. InsyaAllah slot ini dapat memberikan pencerahan tentang undang-undang dalam membendung berita palsu insyaAllah. Seterusnya yang ini masih macam minggu lepas pertandingan video pendek Merdeka Bersama. So harapnya siapa masih sempat lagi sebab 29, so hari ni 28, so besok ada satu hari lagi. Dan ya ini kira kuliah mingguan lah setiap Sabtu dan setiap Ahad insyaAllah kepada siapa yang berkelapangan. Dan last but not least minggu depan lah di hari dan waktu yang sama bersama kita di Jom Ngaji Al-Muq bersama Ikram Teluk Intan insyaAllah. So itu sahaja dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua hadirin. Harapannya dapat terus bersama pada setiap minggu lah insyaAllah. So itu sahaja daripada saya. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih istighfar dan suratul As. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.